Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Laskar Suara bersama dengan saya, Safwan Mokhtar. Jadi untuk video hari ini, saya nak berkongsi dengan anda semua tentang satu kejadian aneh yang berlaku di dasar lautan yang menjadi misteri sampai berdekad lamanya. Jadi sebelum tu, jom kita layan intro ini dulu. Let's go! Alright guys, so kalau korang nak tahu, bumi kita ni sebenarnya terdiri daripada 29% daratan dan 71% adalah lautan. Untuk pengetahuan korang juga, menurut NASA, hanya 5 hingga 15% je kedalaman laut yang berjaya direkod dengan menggunakan teknik ukuran sonar. Apa benda teknik ukuran sonar tu kan? Itu korang kena pergi Google sendirilah. Jadi menurut National Oceanic and Atmospheric Administration pula, hanya 5% lautan yang pernah manusia terokai setakat ini. Jadi bermaksud 95% masih lagi belum diteroka. Kalau korang tahu, sebenarnya macam-macam benda-benda yang pelik yang terjadi dekat dasar laut ni yang menjadi misteri tak dapat dirungkai sehinggalah berdekad lamanya. Dan salah satunya adalah penemuan oleh penyelam saintis hidupan laut di perairan Australia pada tahun 1990 yang menemui bentuk yang menyerupai crop circle atau bulatan tanaman seperti yang ditemui di daratan pada kedalaman 150 meter bawah aras laut. Pelbagai persoalan dan andaian yang disuarakan, dari yang logik hinggalah yang tidak masuk akal. Ada yang mengatakan ianya adalah kesan dari gelombang air panas yang keluar dari bawah dasar lautan. Ada yang mengatakan ianya kesan tapak kaki raksasa laut. Tidak kurang juga yang mengatakan ianya adalah buatan makhluk asing. Alright, jom kita sambung. Jadi lepas hampir 2 dekad pada tahun 2007, ada seorang lelaki ni nama dia Yoji Okata. Dia ni seorang penyelam dan juga merupakan seorang juru gambar yang berpengalaman, yang mana dia terjumpa benda yang sama juga di selatan perairan Amami Oshima di Jepun. Yang mana dia kata dia tak pernah lagi jumpa benda macam ni selama dia menyelam. Dan bagi dia, penemuan ini adalah penemuan yang sangat aneh dengan bentuk bulatan bercorak geometri dekat pasir yang diameter dia hampir lebih kurang 6 kaki. Dan dia jumpa pula dekat dasar laut sedalam 30 meter di bawah aras laut. Dalam tu. Sepanjang hampir 50 tahun pengalamannya sebagai penyelam, Yoji Okata tidak pernah melihat sesuatu yang sangat misteri dan unik seperti ini. Yoji Okata kemudiannya kembali semula ke lokasi tersebut bersama satu ekspedisi yang dirancang bersama rakan-rakannya dan kru TV NHK Nature Program bagi merakam dan merungkai bulatan misteri tersebut. Menggunakan kamera kalis air, Yoji Okata dan kumpulan ekspedisi cuba mengesan apakah yang menyebabkan terbentuknya bulatan geometri tersebut dengan meletakkan kamera di sekeliling bentuk bulatan yang ditemui. Alright, akhirnya terjawab juga semua persoalan. Lepas mereka dapat tahu yang bentuk bulatan geometri tersebut terhasil dari kesenian makhluk laut yang sangat comel. Jadi sebelum kita tengok macam mana rupa makhluk comel ni yang mampu buat bentuk bulatan geometri yang unik dan mengagumkan ni, jom kita kenalinya dengan lebih dekat. Alah, comelnya dia. Di Malaysia, makhluk ini dipanggil dengan nama ikan buntal. Lah, ya ke? Tapi, nama popularnya adalah pufferfish. Ikan pun ada nama popular. Nama saintifik yang diberikan adalah Tetradontidae. Nak eja susah, nak sebut pun seksa. Ikan ini kategori karnivor dan boleh membesar hingga 3 kaki panjang. Jika dibuat perbandingan saiz ikan ini dengan cawan teh, inilah perbezaannya. Para biologi berpendapat, pufferfish yang juga dikenali sebagai blowfish adalah sejenis ikan yang bergerak perlahan dan perenang yang agak kelam kabut. Bagi mengelak menjadi sasaran mudah bagi pemangsa, pufferfish memiliki kebolehan mengembungkan perutnya dengan menelan air hingga membesar 3 kali ganda dari tubuh asalnya. Tujuannya adalah agar kelihatan sangat besar dengan harapan pemangsa akan takut dan membatalkan niat untuk menyerangnya. Alright guys, untuk pengetahuan korang juga,
sesetengah spesies ikan ni, dia ada duri pada kulit mereka sebagai pertahanan tambahan, yang mana dia akan buatkan ikan pemangsa ni tak berani nak dekat. Jadi mana-mana ikan pemangsa yang cuba nak serang masa ikan ni tengah kembung, baik lupakan je lah. Confirm nyesal punya. Baru dia tahu. Selain memiliki kelebihan mengembungkan perutnya dan ada yang memiliki duri, hampir setiap spesies pufferfish ini memiliki racun tetrodotoxin yang sangat berbisa kepada ikan pemangsa. Kepada manusia, racunnya boleh membawa maut. Ini kerana tetrodotoxin 1,200 kali ganda lebih beracun dari cyanide. Racun yang terdapat pada seekor ikan sahaja cukup untuk membunuh 30 orang dewasa. Lebih buruk lagi, setakat hari ini masih tiada antidot ditemui. Sekarang kita tahulah macam mana ikan buntal ni dia dapat nama saintifik dia bersempena dengan racun yang ada pada ikan tu. Jadi jom kita tengok macam mana ikan ni menghasilkan karya yang sangat menakjubkan dan apa sebenarnya tujuan dia. Cerita. Ikan buntal akan membuat lengkuk dan lurah menggunakan satu sirip yang berada di bawah perutnya. Dan kesenian ini hanya akan dibuat pada kawasan yang lapang yang memiliki pasir yang halus sahaja. Para saintis berpendapat, pasir yang terbentuk hasil kesenian ikan buntal ini juga memiliki pelbagai fungsi penting di dalam ekologi. Tetapi itu bukanlah tujuan utama ikan buntal ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian ikan buntal betina dan akhirnya bentuk bulatan itu juga akan menjadi sarang untuk pasangan yang bertelur di tengah-tengah bulatan yang disediakan. Lebih besar dan lebih banyak lengkuk yang dibentuk, potensi mendapat perhatian ikan betina juga akan lebih tinggi. Ia akan meneruskan karyanya 24 jam tanpa henti selama seminggu bagi mengelak perubahan gelombang arus laut. Selain dari menimbulkan pasir menjadi bentuk yang menakjubkan, ia juga mengutip cengkerang-cengkerang yang berada di sekeliling kawasan tersebut bagi menghiasnya. Ada sebahagian daripada cengkerang-cengkerang akan dipecahkan menjadi lebih kecil bagi memenuhi cita rasa karya ulungnya itu. Hebat dan mengagumkan, bukan? Itulah dia tadi. Siapa sangka kan seekor ikan yang kecil yang comel macam tu mampu membuatkan sesuatu yang misteri hampir 2 dekad lamanya. Lama tu. Jadi setakat itu saja video kami pada hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada anda yang menonton channel Laskar Suara. Sehingga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye.